Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini, dapat kita bertemu, dapat kita sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu, majlis yang mana dinaungkan oleh para malaikat, yang mana tak kisahlah kita masuk sekejap ke, kita masuk lama ke, insya-Allah setiap saat itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, selamat datang, selamat belajar, selamat menuntut ilmu. Hari ini tuan-tuan dan puan bersama dengan saya, guru Al-Quran anda, dalam program harian kita satu hari satu muka surat Al-Quran. Pada hari ini muka surat 534. Kita nak habiskan surah Ar-Rahman ayat 70 sampai ayat 78 dan kita akan masuk surah yang baru iaitu surah Al-Waqi'ah ayat 1 sehingga ayat 16. InsyaAllah sahabat-sahabat semua,
Diharapkan semuanya dah bersedia, boleh ambil Al-Quran, ambil buku nota, ambil pensil. Dan jangan lupa juga untuk sharekan live kita pada petang ini. InsyaAllah semoga lebih ramai yang akan sama-sama dapat manfaat. Dan kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, insya-Allah muka surat 534. 534 penghabisan untuk surah Ar-Rahman, dan kita akan masuk awal pada surah Al-Waqi'ah, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat semua, kalau dah bersedia, jom kita nak mulakan bacaan kita petang ini dengan lafaz isti'azah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihinna khairatun hisan. Ayatnya pendek-pendek tuan-tuan dan puan, ayatnya pendek-pendek. Fihinna khairatun hisan. Jadi bila lagi pendek ayat, diharapkan lagi kuranglah kesalahan yang dibaca. Kalau boleh lagi cantik, memang tak nak ada kesalahan langsung. Tapi kita pun masih dalam belajar. Kesalahan tu normal lah. Kesalahan tu normal lah dalam pembelajaran, dalam proses belajar. Tapi janganlah sampai 30-40 tahun belajar masih lagi cakap kesalahan tu normal. Okey? Jadinya diharapkan ada peningkatan. Okey, diharapkan ada peningkatan, ada penambahbaikan dalam bacaan Al-Quran lah. InsyaAllah yang mana yang ada kesalahan kecil ke besar tu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama perbetulkan semula. Okey, untuk ayat yang pertama pada petang ini, ayat 70. Fihinna khairatun hisan. Fihinna. Fi dua panjang pula, dua harkat panjangnya. Dua harkat panjangnya di sini mad asli. Fihinna. Hin dua harkat, nun sabdu wajibul gunnah. Fihinna khairatun. Khaira, bukan haira. Jangan baca haira sebab ini bukan huruf ha. Ini huruf kha. Huruf kha. Khaira, bukan haira. Okey, bezakan dekat situ. Fihinna khairatun hisan. Ra ada alif kecil, perhatikan baik-baik, takut tak perasan. Takut alif kecil ni tak perasan. So setiap kali saya cakap ada alif kecil, seeloknya tandalah. Ambillah pensil, bulatkanlah dekat situ supaya bila kita baca nanti dah tak ada kesalahan yang sama berulang lah. Jangan baca khairatun, ra panjang. Khairatun hisan. Tun, tanwin 69 bertemu dengan ha. Izhar halqi dibaca dengan jelas dan terang. Khairatun hisan. Hisan. San. Kenapa san ni kita baca panjang? Sebab ada huruf mad di sini. Sebab ada huruf mad di sini, maka bacalah panjang. Dia akan jadi di sini mad arid
mad arid lis sukun. Boleh baca dengan 2 atau 4 atau 6 harokat. Hisan. Jangan hisan. Hisan tak boleh. Kena panjang. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi, huruf ya-nya ada tanda sabdu, maka perlu ditekankan. Jangan fabi'ayyi, fabi'ayyi. Tak nak. Ada ya pula. Ada sabdu. Fabi'ayyi, fabi'ayyi. Fa tak panjang, bi tak panjang. Fabi'ayyi ala'i rabb. Kenapa baca panjang? Sebab ada huruf mad di sini. Sebab ada huruf mad. So baca dengan 2 harakat mad badal. Ala'i, la mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat. Ala'i rabbikuma tukadziban. Kita semua sedia maklum yang mana perkataan, bukan perkataan, ayat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat yang berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Jadinya, kalaulah ayat fabi'ayyi ala yang pertama kita baca dalam surah ni dah salah, confirm sampai yang terakhir pun akan jadi salah. Sebab apa? Kita dah biasa dengan kesalahan yang kita baca tu, dan kita keep on ulang kesalahan yang tu. Dekat mana tempat-tempat yang kesalahan biasanya orang tak perasan? Dekat sini. Dekat huruf zal ni. Huruf zal, tuan-tuan dan puan, huruf zal di hujung lidah. Tukadziban. Perhatikan baik-baik. Tukadziban. Apa kesalahan yang biasanya orang buat? Orang tukarkan huruf zal menjadi huruf zai. Dia dibaca kasar. Macam mana? Tukadziban. Tukazzi. Bukan huruf zai. Huruf zal. Tuan-tuan dan puan, perhatikan baik-baik mulut saya kat sini. Tukadziban. Nampak tak hujung lidah? Tukadziban. Gigi atas dengan gigi bawah tak rapat. Sebab apa tak rapat? Sebab kita nak keluarkan sikit lidah. Tukadziban. Za, zi, zu. Nampak? Kalau huruf zai, gigi kita akan rapat. Tukadziban. Tukazzi. Itu yang salah. Dia bukan huruf zai, tetapi huruf zal. Tukadziban. Hujung lidah. Hujung lidah. Tukadziban. Okey? Dengarkan baik-baik penjelasan saya dekat sini. Sebab apa? Ayat yang sama berulang dekat ayat yang lain. Jadi saya rasa saya tak akan jelaskan benda yang sama banyak kali lah. Saya akan jelaskan yang pertama ni dulu. Hujung-hujung nanti saya just bagi ringkasan-ringkasan je lah. Baik. Sekali lagi. Dengar dan perhatikan baik-baik gerak-gerak mulut saya ni. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nampak tak? Lembut je. Lembut je. Tukadziban. Jangan tukadziban. Tukadziban. Tak nak. Okey, baik. Selesai. Kemudian ayat 72. Ayat 72. Hurum maqsuratun fil khiyam. Hurum
Macam mana cara kita nak dengungkan tanwin bertemu dengan mim sabdu? Kena rapatkan bibir. Jumpa dengan mim sabdu, rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Hurum. Ejaan dia akan jadi R-U-M. Asalnya memang dia macam ni. Hurul maqa. Asalnya macam tu. Tetapi disebabkan selepasnya datang huruf mim sabdu, terus rapat bibir, daripada hurul menjadi hurum. Jelas tuan-tuan dan puan? Jelas idgham ma'al gunnah di sini. Idgham ma'al gunnah. R-U-M, rum. Pastikan 2 harakat. Jangan rapat bibir tapi tak dengung 2 harakat. Tak guna juga. Okey, rapatkan bibir dan dengungkan 2 harakat. Hurum maqasu. Huruf qaf lantunkan qalqalah sughra. Jangan baca tidak melantun. Jangan baca hurum maksu, maksu, maksu. Tuan-tuan dan puan, huruf qaf mati jangan ditahan-tahan. Biar lepaskan je. Lantunkan je. Hurum maqasu. Dengar kan? Dengar kan macam mana? Maqasu. Hurum maqsuratu. Su 2 harakat. Ra 2 harakat, ada alif kecil. Tu ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Tu fil khiyam. Fil alif lam qamariyah, matikan dekat lam ni. Fil khiyam. Huruf kha berbaris bawah. Khi. Fil khiyam. Ya man arid lisukun. Baca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Baik, selesai. Kemudian ayat 73. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Atas tadi saya dah cakap kan. Saya dah terangkan satu-satu betul-betul. So yang ni saya ringkaskan je lah. Tak perlu jelas sangat. Sebab ayat yang sama sahaja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala. La dibaca dengan panjang di sini. 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib muttasil. La rabbikuma tukadziban. Zal masih lagi di hujung lidah. Tukadziban. Baik. Kemudian ayat 74. Tuan-tuan dan puan, tolong fokus baik-baik ayat 74. Tolong fokuskan baik-baik ayat 74. Berikan perhatian betul-betul. Banyak yang saya nak tegur dekat sini. Bismillah. Lam yanfa mithhunna insun qablahum wala jan. Tuan-tuan dan puan, saya ulang sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Lam yanfa mithhunna insun qablahum wala jan. Baik. Lam yanfa. Lam yanfa. 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 Po mati. Qalqalah. Qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Macam mana bunyi po kalau mati? Yanfa. Bukan yat. Salah. Bukan simpan. Lam yat. Lam yat. Salah. Okey. Lam yanfa. Lam yanfa. Lam yanfa.
mis, mis, sa, hujung lidah juga. Sa pun hujung lidah juga. Mis, jangan mis, mis, mis. Kalau mis huruf sin yang ni. Ini huruf sa, alif, ba, ta, sa. Mis. Alam yatamis hunna. Nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Hunna insun. Dengarkan bunyi dia macam mana? Bukan insun. Insun. Salah. Dua-duanya ikhfa hakiki. Lidah jangan naik. Lidah jangan naik ke atas. Insun qablahum. Qab, lantunkan qalqalah sughra. Qab, lantunkan qalqalah sughra. Qab. Okey? Tak nak qablahum, lantunkan. Qab lahum wala jan. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak terus fokuskan dekat sini, tuan-tuan dan puan, cuba tengok baik-baik. Kita selalu baca surah Ar-Rahman. Sampaikan surah Ar-Rahman ni dah jadi surah harian kita dah. Dah jadi surah amalan. Setiap hari baca. Lepas solat baca. Lepas nak tidur baca. Pagi baca. Maghrib baca. Contohlah kan. Okey? Tetapi kita baca selama ni dengan betul ke tak betul? Ada yang cek ke tak ada yang cek? Ada yang tegur ke tak ada yang tegur? Tuan-tuan dan puan, fokusnya dekat sini. Dekat hujung ni. Saya boleh garanti, saya cakap dalam 100 orang akan ada 99 orang yang akan baca macam ni. Walajan. Dalam 100 orang, saya boleh kata 99 orang akan baca macam tu. Walajan. Dia panjang jan tu, lepas tu nun tu dia mati macam biasa je. Jan. Tuan-tuan dan puan, perhatikan baik-baik dekat huruf nun ada sabdu di atasnya. Tuan-tuan dan puan, perhatikan baik-baik huruf nun di atasnya terdapat tanda sabdu. Walaupun kalau kita nak berhenti, kita tak boleh waqaf, kita tak boleh matikan macam tu je. Jan. Tak boleh. Kena dengungkan juga dua harakat baru berhenti. Semua yang menonton, saya minta sangat-sangat tolong ubah. Benda ni saya garanti, saya cakap ramai yang baca salah. Okey? Panjang ja, kemudian nun ini ada tanda sabdu, bermakna kalau kita nak berhenti sekalipun, kita kena dengungkan nun tu baru kita berhenti. Dengungkan nun tu dua harakat baru berhenti. Macam mana bunyi yang betul? Dengar baik-baik. Walajan. Baru berhenti dua harakat. Sekali lagi. Walajan. Dengungkan dua harakat. Okey? Bukan walajan. Jan. Salah. Okey? Semua yang sedang menonton sekarang ni, tolong. Siapa-siapa yang masih baca macam tu, tolong betulkan. Kalau dengar orang lain baca macam tu, tolong tegur. Okey? Tolong tegur. Sebab apa? Sebab ada sabdu dekat hujung. Kalaulah nun ni tak ada sabdu, baru boleh berhenti macam biasa je. Jan. Macam tu. Tapi disebabkan ada sabdu, kena dengungkan dua harakat tu. Jan. Baru berhenti. Okey? Baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Baik, macam biasalah ayat yang ni saya akan cakap apa dia. A baca dengan 2 harakat, la baca dengan 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil, tukadziban zal hujung lidah. Jangan kasar, tukadziban tak nak. Tukadziban ban panjang ma'aril sukun. Kemudian ayat 76. Muttaqiina ala rafin khudrin wa abqariyyin hisan. Ayat yang ni pun dengarkan baik-baik. Muttaqiina. Kenapa i kena baca panjang? Kenapa i ni kena baca panjang? Sebab hamzahnya duduk sebelum huruf mad. Kan saya selalu cakap, kalau hamzahnya duduk di atas huruf mad ataupun selari dengan huruf mad, tak kisah atas ke bawah ke, tapi kalau dia duduk selari, baru kita baca dengan pendek. Tapi hamzah ni dia tak duduk selari dengan huruf mad ni, tak duduk selari atas bawah dengan ya ni. Dia duduk sebelum huruf ya. Kalau dia duduk sebelum, maka bacalah panjang 2 harakat. Muttaqiina ala rafin. Rafin bukan huruf zai, huruf ra. Rafin tanwin selari bertemu dengan kha, izhar halqi dibaca dengan jelas dan terang. Khudriu. Lagilah ramai salah. Okey, lagilah ramai salah dekat sini. Apa kesalahannya? Lantunkan huruf dot. Walaupun benda ni dah beribu, dah berjuta kali saya bagi tahu, masih lagi ada yang baca huruf dot melantun. Saya pun tak tahu lagi nak bagi tahu macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat huruf dot bukan huruf qalqalah. Huruf dot bukan huruf qalqalah. Kalau bukan huruf qalqalah, maka tak payah lantun. Yang qalqalah je kena lantun, yang bukan qalqalah tak payah lantun. Huruf dot bukan huruf qalqalah, janganlah lantun. Okey. Khudriu. Salah. Okey. Rafin khudriu. Khud. Jangan khud. Tak nak. Salah. Okey. Salah. Rafin khud. Riu bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw. Idgham ma'al gunna. Dengungkan 2 harakat. Khud riu wa'ab. Yang ba ni yang patut melantun. Yang qalqalah tak dilantunkan pula. Yang bukan qalqalah dilantunkan pula. Salah lah macam tu. Dot bukan qalqalah, jangan lantun. Ba qalqalah kena lantun. Okey. Khud riu wa'ab. Jangan pula kat sini tak lantun. Wa'ab qari wa'ab salah. Wa'ab ini yang kena lantun. Wa'ab qariyin hisan. Qariyin. Riyin. Huruf ya-nya ada tanda sabdu, maka kena tekankan. Qariyin hisan. Panjang san dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Mad arid lis sukun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ba dibaca dengan panjang sebab ada alif kecil. Kalau tak nampak, sila bulatkan. Sila tandakan. Tabarakasmu.
Hamzah wasal yang berada pada tengah-tengah kalimah tidak berfungsi. Hamzah wasal yang berada pada tengah-tengah kalimah tidak berfungsi. Tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibariskan. Okey. Tabarakas. Terus lompat masuk dekat sin mati. Tabarakas murabbika. Rabbika bukan rabbuka. Perhatikan baik-baik, ba berbaris bawah. Rabbika zil jala. Zal berbaris bawah. Zil jala bukan zul jala. Ada sebab kenapa dia Rabbika, dia bukan Rabbuka. Ada sebab kenapa dia zil jala bukan zul jala. Walaupun kita selalu sebut zul jala, tetapi di sini zalnya berbaris bawah, bunyinya zil jala bukan zul jala. Jangan sampai tersalah baris kerana kesalahan baris termasuk dalam kesalahan yang berat dalam ilmu Al-Quran, dalam hukum tajwid, hukum Al-Quran. Okey, baris baik-baik. Tabarakas murabbika zil jalali wal ikram. Rom dibaca dengan panjang di sini, ma'arid li sukun. Selesai ayat 78, ayat yang terakhir untuk surah Ar-Rahman. Jom kita masuk surah yang baru, iaitu surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza, za dibaca dengan panjang sebab ada huruf mat, ada alif di situ. Baca dengan dua harakat mat asli. Idza waqa'atil. Jangan baca waqa'atil. Tuan-tuan dan puan, bukan waka tetapi wako. Bukan waka tetapi wako. Kalau kita sebut ka, dia akan jadi huruf kaf. Sedangkan dekat sini bukan huruf kaf, sini huruf qaf. Wako. Idza waqa'atil waqi'ah. Kalau berhenti pada ta marbutah, tukarkan huruf ta marbutah ini menjadi huruf ha. Tukarkan huruf ta marbutah ini menjadi huruf ha. Waqi'ah. Waqi'ah. Dan juga pastikan pendek sahaja. Sebab apa pendek? Sebab tak ada huruf mat. So tidak perlulah dibaca dengan waqi'ah. Tak nak. Salah. Idza waqa'atil waqi'ah. Selesai. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'. Laisa liwaqa'. Huruf qaf qalqalah lantunkan. Huruf qaf qalqalah lantunkan. Bukan setakat surah Ar-Rahman je jadi surah harian. Surah Waqi'ah pun jadi surah harian. Bangun tidur baca. Lepas solat baca. Lepas maghrib baca. Nak tidur baca. Ada masa free sikit baca. Alhamdulillah baik. Sangat-sangat baik. Tetapi bacaan kita betul-betul baik ke tidak? Belajar betul-betul hari ini. Okey, hari ini saya akan memberikan yang terbaik lah untuk nak tunjukkan macam mana satu-satu ni. Satu-satu huruf, satu-satu kalimah saya nak tunjuk kat sini. Macam mana cara bacaan yang betul, macam mana cara bacaan yang salah. Selama ni kalau kita baca sorang-sorang, kita takkan rasa kita salah. Takkan rasa salah, sentiasa betul. Sentiasa betul. Tetapi bila cek berdepan, bila bertalaki dengan ustaz-ustazah, ada je tempat-tempat yang tak betul. Tuan-tuan dan puan, huruf qaf di sini lantunkan liwaqa'.
Tak nak liwak. Laisa liwak atiha. Salah. Salah. Kena lantunkan qalqalah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kadzibah. Masih lagi ta marbutah di hujung. Ta marbutah kalau berhenti tukarkan menjadi huruf ha. Ha simpul. Laisa liwaqa' Laisa liwaqa'atiha kadzibah. B-A-H. Bah. Kadzibah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur. Bukan khafidatur. Khafidatur. Salah. Khafidatur rafi'ah. Tur. Tanwin 99 bertemu dengan huruf ra sabdu. Ustaz tunjuklah. Tunjuk apa tu? Ni kan nampak kan? Nak panah kan? Okey? Turra. Turra. Tanwin bertemu dengan huruf ra sabdu. Jumpa dengan ra sabdu. Macam mana? Tidak perlu didengungkan. Cukup sekadar memasukkan sahaja. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Khafidatur rafi'ah. Rafi'ah. Tukarkan huruf ta marbutah sekali lagi menjadi huruf ha. Selesai. Ayat 4. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Rajja. Pastikan berhenti pada ja ini dibaca dengan 2 harakat. Jangan berhenti macam ni. Rajjan. Tak boleh. Rajjah. Rajjah. Bagus, dia matikan dah. Dia tak tanwinkan. Tapi yang tak bagusnya apa? Pendek sangat pula. 1 harakat. Rajjah. Rajjah. Salah. Kena 2 harakat. Iza rujjatil ardu rajjah. Dia akan jadi mad'i. Mad'i wat. Okey, mad'i wat dibaca dengan 2 harakat. Kemudian ayat 5. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Siapa-siapa yang tak tahu ni huruf apa ni? Huruf jim. Ini huruf jim. Okey? Bukan huruf ha, bukan huruf kha. Ini huruf jim. Wa bussatil jibalu bassa. Terus lekatkan sin ya. Jangan lambat. Bassa, bassa. Tak nak. Bassa, bassa. Sa pun sama juga mad iwad macam ni. Rajja, bassa, mad iwad. Baik, kemudian ayat yang ke-6. Fakanat haba'an mubassa. Fakanat haba'an mubassa. Haba. Haba. Ba ni nak baca dengan berapa harakat? Ba ni kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat mad wajib muttasil. Haba tanwin bertemu dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat idgham ma'al ghunnah. Haba iklab.
mim kecil, ekornya ke bawah bertemu dengan ba, iklab, dengungkan 2 harakat. Haba basa, sa di hujung lidah, basa, sa mat iwat lagi 2 harakat lagi. Wa kuntum azwajan thalathah. Wa kuntum bukan macam ni. Wa kuntum salah. Wa kuntum nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki, lidah jangan naik ke langit. Lidah jangan naik ke langit. Wa kun salah. Okey. Wa kuntum mim mati, izharu syafawi, matikan dengan jelas dan terang. Wa kuntum wajal salatah, tanwin tak selari bertemu dengan sa, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Jal salasah, tukarkan ta marbutah ini menjadi huruf ha, macam atas tadilah, sama je. Salasah, pendek je sah ni. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashab. Tuan-tuan perempuan, apa yang saya selalu pesan dekat sini, tuan-tuan perempuan, jangan sampai tertukar huruf fa dan huruf waw. Jangan sampai tertukar huruf fa dan huruf waw. Kena perhatikan baik-baik. Sebab kalau sekali pandang tak fokus, memang nampak macam lebih kurang je. Tetapi kena perhatikan baik-baik huruf fa dan huruf waw. Huruf fa satu huruf je, fa. Itu pun dah ada makna dia sendiri. Wa satu huruf je, ada makna dia sendiri. So tak boleh salah lah. Jangan yang ni jadi wa as pula. Ini fa Ini fa. Fa, F-A, fa. Okay. Fa tak panjang. Fa tak panjang, pendek sahaja. Fa'as. Jangan. Fa'as. Salah lah. Fa'ashabul maimanati ma. Manati ma. Ma yang ni mak jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Ma ashabul maimanah, tukarkan ta menjadi huruf ha. Maimanah. Kemudian wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Tadi fa, yang ni barulah wa. Okey. Kalau tak, baiklah kita suka-suka hati je nak tukar-tukar, tapi tak boleh. Ada sebab kenapa yang ni fa, ada sebab kenapa yang ni wa. Baik, yang ni wa Wa ashabul mash'amati ma. Okey. Dekat sini, apa kesalahan yang biasanya berlaku dan kalau 10 orang, 6 orang akan baca macam ni. Wa ashabul mas'amati ma. Percayalah cakap saya. Mesti akan ada yang baca mas'ama. Dia macam mana tau? Lagi umur kita meningkat, lagi kita nak jadi warga emas, lagi kita nak jadi orang-orang otai, huruf shin ni makin bermasalah. Itu yang saya perasan. Selalu sangat huruf shin jadi huruf sin. Huruf shin jadi huruf sin. Dekat sini dia baca mas'ama. Mas. Sedangkan dekat sini bukan mas. Ini mash. Okey.
Ini huruf shin tuan-tuan dan puan, bukan huruf sin. Bukan mas'ama tetapi mash'ama. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Ta marbutah sekali lagi di hujung, tukarkan menjadi huruf ha kalau nak berhentilah. Assalamualaikum Ustaz, tumpang ikut tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada istilah-istilah menumpang ke apa. Silalah, sila. Sila masuk, sila join sama-sama, sila belajar, sila menuntut ilmu, sila dapatkan manfaat. Yang baru masuk tu, yang masih belum share, ajak orang lain supaya orang lain pun sama-sama dapat belajar, insya-Allah. Okey? Ajak orang lain juga share-share dekat grup-grup yang kita ada, grup Facebook, grup WhatsApp dan sebagainya. Semua tempat yang kita boleh share, kita share insya-Allah. InsyaAllah tak ada istilah menumpang-menumpang pun, tak ada. Memang kita buka benda ni umum. Kita buka umum untuk semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok, percuma je. Okey, percuma je pengajian kita ni. Yang pukul 3 petang ni lah. Okey, silakan. Was-sabiquna as-sabiqun. Jangan baca walsa. Tak nak. Jangan matikan huruf lam ni. Huruf lam ni tak ada tanda mati. Jangan matikan. Terus masukkan dekat sin. Alif lam syamsiah. Wassa. W-A-S. Wassabiqunassa. Sekali lagi. Wassabiqunassabiqun. Wassabiqunassabiqun. Selesai. Ulaikal muqarrabun. Jangan baca macam ni tau. Ulaiqal iqal. Jangan baca iqal tak payah. Relax je. Ulaikal. Janganlah tekan sangat sampai jadi iqal. Ulaiqal muqar. Tak payah macam tu. Relax. Ulaikal muqarrabun. Okey? Ulaika la 4 ataupun 5 harakat mad wajib muttasil. Ikal muqarrabun. Muqarrabun jangan mukar. Tak boleh lah. Yang tadi ni memang ka, yang belakang ni qaf. Muqarrabun bukan mukarrabun. Bukan ka tetapi qa. Muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Fi 2 harakat. Jannah nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Kemudian na-nya ada alif kecil. Perhatikan baik-baik 2 harakat mak asli. Fi jannatin na'im. Tin T-I-N tin, dengungkan 2 harakat di sini alif lam syamsiah nun sabdu. Tin na'im. Ain bukan hamzah, bukan naim. Naim, salah. Naim, ain. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Sullatum T-U-M tum. Tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu. Okey? Jumpa dengan mim sabdu, rapatkan bibir, dengungkan 2 harakat. Sullatum minal awwalin. Ma'arif disukun lin, baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Wa qalilum minal akhirin.
wa qalilum minal akhirin. Akhirin. Kenapa A kena baca panjang? Kenapa A kena baca panjang? Sebab hamzahnya duduk dekat celah-celah. Sebab hamzahnya duduk dekat tengah-tengah. Sebab hamzahnya duduk sebelum huruf alif. Sebelum huruf mad. Maka dekat sini kena baca dengan panjangnya 2 harokat. Minal akhirin. Bukan minal akhirin. Salah lah. Minal akhirin. Ala sururim maudunah. Ala sururim. Rim, R-I-M, rim. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu. Jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir. Dengungkan 2 harkat, idgham ma'al gunnah. Ala sururim maudunah. Tukarkan ta marbutah menjadi huruf ha. Maudunah. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Muttaki'ina. Kenapa i kena panjang? Sebab hamzahnya duduk sebelum huruf mad. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Mutaqabilin. Bukan mutakabilin. Bukan mutaka. Mutaqabilin. Okey? Lin dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Alhamdulillah, selesai ayat yang ke-16. Bermakna habislah penerangan untuk satu persatu ayat, satu persatu kalimah. Apa yang nak dikongsikan bersama pada hari ini. Semoga kalian semua dapat sesuatu. Dapat memperbetulkanlah mana-mana yang saya kata kena baca macam ni, jangan baca macam ni dan sebagainya. Tapi kita belum habis lagi. Last kali kita nak recap balik apa yang kita belajar. Kita nak aplikasikan dalam bacaan kita. Kita nak baca balik dari awal surah Ar-Rahman ayat 70 sampailah ayat yang akhir untuk hari ini, surah Al-Waqi'ah. Jom kita mulakan bacaan kita hari ini. Sekali lagi bersama-sama dengan lafaz isti'azah insya-Allah. Dah bersedia ke tuan-tuan dan puan? Jom, kalau dah bersedia kita nak ulang balik bacaan dari awal. Kita mulakan dengan lafaz isti'azah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihinna khairatun hisan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang sama-sama dapat kita pelajari pada hari ini. Dan saya rasa saya dah memberikan yang terbaik kepada tuan-tuan pada hari ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Semoga sahabat-sahabat semua boleh dapat sesuatu lah daripada apa yang sama-sama kita belajar pada petang ini. Dan jangan lupa juga untuk kongsikan. Dan jangan lupa untuk ajarkan juga kepada yang lain, insyaAllah. Ajak ibu bapa, ajak ahli keluarga, ajak anak-anak, ajak saudara mara, ajak kawan-kawan kita, semua yang kita kenal, untuk kita sama-sama pandai baca Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri pun nak mengajak sahabat-sahabat semua untuk kita pandai baca Al-Quran, untuk kita sama-sama perbetulkan bacaan Al-Quran kita, untuk kita sama-sama mencantikkan bacaan Al-Quran kita dengan cara menjadi ahli cepat Quran. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Tak kisahlah cepat ke, lambat ke, lama ke, sekejap ke, tak kisah. Yang penting sesiapa yang hadir pada hari ini, sesiapa yang share, sesiapa yang tolong tuliskan poin-poin penting dekat ruangan komen, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabat semua terus sihat, semoga dipermudahkan urusan, semoga dipanjangkan umur. Semoga sahabat-sahabat semua dibukakan pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga sahabat-sahabat semua terus istiqamah mempelajari Al-Quran sampailah ke hujung nyawa, insya-Allah. Baiklah, sahabat-sahabat semua, kepada sesiapa yang nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir, nak memperbetulkan bacaan Al-Quran dari asas, tuan-tuan dan puan, kita bukan ajar terus daripada Al-Quran, kita akan ajar tuan-tuan dan puan bermula dari asas, mengenal huruf, memperbetulkan makhraj huruf, dekat mana tempat yang keluar yang betul, orang cakap belajar balik tajwid-tajwid semua tu. Tuan-tuan dan puan, kita akan memberikan tuan-tuan dan puan 2 buah buku ataupun modul, buku asas dan juga buku tajwid. Kedua-dua buah buku ini kami akan postkan ke alamat rumah tuan-tuan dan puan, dan kami juga menyediakan video-video pembelajaran yang telah kami rakamkan daripada kedua-dua buah modul tersebut. Kita ada lebih daripada 800 video yang kami rakamkan dan kami akan berikan kepada tuan-tuan dan puan, kepada sesiapa yang jadi ahli cepat Quran lah. Dan kami akan memberikan tuan-tuan dan puan aplikasi yang dekat mana dalam aplikasi tu terdapat waktu solat
terdapat arah kiblat, terdapat nota, terdapat video yang saya katakan tadi, terdapat latihan, dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan, kami akan memberikan konsultasi kepada tuan-tuan dan puan seumur hidup. Ada had dia ke? Tidak ada. Tuan-tuan dan puan, bayar sekali je seumur hidup, kami akan memberikan konsultasi sampai bila-bila. Tuan-tuan dan puan, cuma perlu bayar sekali sahaja seumur hidup untuk menjadi ahli cepat Quran sebanyak RM280. Sekali bayaran je. Ada yuran komitmen ke? Tidak ada. Ada yuran bulanan ke? Tidak ada. Ada yuran tahunan ke? Tidak ada. So, kepada sesiapa yang berminat untuk nak menjadi ahli cepat Quran, boleh WhatsApp nombor dekat bawah saya ataupun WhatsApp nombor sebelah saya. Nanti admin kita akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi keistimewaan-keistimewaan kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah, simpan nombor telefon, kemudian sila WhatsApp sekarang bagi tahu nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun kepada sesiapa yang mungkin ada rezeki yang lebih, nak infakkan harta sedikit, ataupun nak memberikan sedekah ke, ataupun nak memberikan tajaan ke kan, nak bagi adik-beradik yang lain sama-sama masuk, nak bagi ibu bapa, nak bagi anak-anak masuk jadi ahli, belajar sama-sama, pun sama juga boleh lakukan tajaan pada WhatsApp, pada nombor di bawah, boleh WhatsApp sahaja. Kepada mereka yang nak minta tajaan pun boleh juga WhatsApp kita. InsyaAllah, apa-apa urusan pun boleh WhatsApp nombor di bawah 011-1621-7797. InsyaAllah, sahabat-sahabat semua, jangan lupa malam ini temu janji dengan Ustaz Izwan jam 9 malam untuk tilawah interaktif. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi esok pada jam yang sama, pada waktu yang sama, pada page yang sama, untuk kita meneruskan program kita Satu Hari Satu Muka Surah Al-Quran. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya minta ampun, saya minta maaf. Segala yang baik itu datangnya dari Allah. Yang silap ada salah datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik.